Selamat sejahtera kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang plan, aktiviti, pengajaran dan pembelajaran. Standard pembelajaran yang akan dibentang oleh kumpulan kami adalah Pendidikan Jasmani Tahun 2. Tarikhnya adalah 25 Mac 2021, iaitu pada hari Ahad. Masanya adalah 8 hingga 9 pagi. Bilangan murid adalah 20 orang. Unit yang akan diajar adalah Unit 2, Mari Bersenam. Tajuk adalah Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor. Selain itu, saya akan menerangkan hasil pembelajaran ataupun objektif. Pertama sekali adalah psikomotor. Murid berupaya melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan betul selepas penerangan guru. Kedua adalah kognitif. Murid dapat memberikan respon ketika soalan dilontar oleh guru. Dan akhir sekali adalah efektif. Murid boleh membentukkan kumpulan dan bekerja sama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti kemahiran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama adalah memberi penerangan kepada murid-murid. Peringkat kedua adalah sesi soal jawab. Dan peringkat ketiga adalah aktiviti berkumpulan. Peringkat pertama, memberi penerangan. Menerangkan definisi lokomotor dan bukan lokomotor kepada murid-murid dan memberi contoh serta mendemonstrasi pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor sebagai penegasan. Seterusnya, menyiarkan video tarian dan menyuruh murid-murid mengikut pergerakan dalam video. Akhirnya, menguji kefahaman murid melalui permainan kecil. Lokomotor merupakan pergerakan yang memerlukan seseorang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan menggunakan otot-otot besar. Pergerakan lokomotor memerlukan ruang untuk dilakukannya. Pergerakan bukan lokomotor tidak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan menggunakan otot-otot kecil sahaja. Yang merupakan pergerakan yang tidak memerlukan ruang untuk dilakukannya. Gerakan dibuat dalam keadaan yang tenang kerana tenaga tidak diperlukan dengan banyak dan kurang tekanan. Contoh pergerakan lokomotor. Berjalan. Berjalan merupakan asas bagi berbagai colak langkah. Pemindahan badan dari satu kaki ke satu kaki yang lain. Kedua, berlari. Berlari merupakan pergerakan yang lebih pantas daripada berjalan dan memerlukan lonjakan. Melompat. Berat badan adalah di atas kedua-dua belah kaki. Lonjakan kaki daripada lantai dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki dengan serentak. Skipping. Gabungan berjalan dan melompat. Contoh pergerakan bukan lokomotor. Skipping, tekan topi, menghayung tangan, duduk, bertepuk tangan, dan berpusing. Ini adalah permainan kecil yang boleh digunakan untuk menguji kefahaman murid tentang pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Peringkat ketiga iaitu aktiviti berkumpulan. Guru akan membahagikan murid-murid kepada 4 kumpulan kecil dan setiap kumpulan terdapat 5 orang murid. Setiap kumpulan akan menjalankan perbincangan untuk menyediakan 2 pergerakan lokomotor dan 2 pergerakan bukan lokomotor. Selepas 10 minit, mereka perlu keluar membuat persembahan bersama-sama mengikut kumpulan. Pendekatan pengajaran didaktif merupakan jenis pengajaran yang bermula daripada umum kepada spesifik. Ia juga ditarifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teori, atau peraturan diikuti dengan aplikasikan ke atas contoh-contoh yang dikhususkan. Pengajaran dilakukan dengan guru mengemukakan generasi diikuti dengan contoh-contoh. Jenis-jenis pendekatan didaktif bertujuan menyelesaikan masalah, membuat generasi baru dan membuat hipotesis
melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. Pendekatan didaktif merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. Seterusnya, ia menjimatkan masa dan tenaga serta tidak perlu membuat banyak persediaan. Pendekatan didaktif sesuai digunakan kerana secara tradisinya, guru patut memberikan penerangan sebelum melakukan pengajaran dan pembelajaran. Strategi yang akan digunakan dalam plan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini adalah strategi pemusatan guru. Guru berperanan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan ia merupakan komunikasi sehala, iaitu guru mengarah dan mengawal pembelajaran, manakala murid mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Dan strategi ini mementingkan pencapaian objektif pendidikan guru. Tetapi strategi ini sesuai untuk digunakan apabila guru menyampaikan ilmu tentang fakta ataupun kemahiran. Contoh strategi ini adalah syarahan, demonstrasi ataupun bercerita. Strategi lain yang akan digunakan dalam plan aktiviti ini adalah strategi pemusatan murid. Murid akan lebih aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbanding dengan pemusatan guru. Dan ia merupakan komunikasi dua hala, iaitu murid memberikan kebebasan untuk melakukan aktiviti bersama-sama guru. Strategi ini menekankan pencapaian objektif pembelajaran murid. Strategi ini sesuai untuk digunakan apabila maklumat tidak disampaikan secara berkesan. Dan contoh strategi ini adalah lakonan, permainan, dan simulasi. Dalam aktiviti pengajaran tersebut, keempat teknik pengajaran telah digunakan, iaitu perbincangan, belajar sambil bermain, soal jawab serta demonstrasi. Apakah itu teknik pengajaran? Teknik pengajaran adalah satu kemahiran ataupun cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada murid-murid dari segi langkah-langkah dalam aktiviti pembelajaran. Teknik pengajaran juga merupakan suatu kemahiran guru untuk mengelolakan dan menjalankan langkah-langkah dalam aktiviti pembelajaran bagi mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahan pengajaran. Teknik juga merupakan satu cara penyampaian pelajaran dan perlu teliti supaya dapat mempercepat penanggapan murid-murid. Teknik pengajaran pertama yang telah digunakan adalah teknik demonstrasi. Selepas guru memberikan penerangan tentang definisi pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor, guru akan menunjukkan cara untuk melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor di hadapan kelas. Semasa itu, murid-murid akan memerhati, mendengar penerangan daripada guru dan juga melihat sebelum aktiviti yang sama dilakukan oleh mereka. Semasa teknik demonstrasi dilakukan, terdapat komunikasi lisan yang langsung tentang sesuatu maklumat daripada guru kepada murid-murid. Proses ini juga melibatkan pendekatan visual untuk memerhatikan proses, maklumat ataupun idea yang telah diterangkan oleh guru. Teknik demonstrasi adalah satu cara untuk melatih murid-murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Teknik ini adalah interaktif kerana guru dan murid bersama-sama terlibat dalam persekitaran pembelajaran kolaboratif. Teknik demonstrasi digunakan untuk memberikan peluang kepada murid agar benar-benar memahami perkara yang hendak dibelajari setelah melalui prosedur yang ditunjukkan. Demonstrasi boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu isi ataupun prosedur secara berkesan, menimbulkan minat murid-murid dalam sesuatu topik, menyediakan model untuk kemahiran, mengajar dan mengubah kadar pembelajaran murid-murid. Teknik kedua yang digunakan adalah teknik belajar sambil bermain. Guru akan menunjukkan satu video menari yang melibatkan kedua-dua pergerakan, iaitu pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor, dan murid-murid akan diminta untuk mengikut pergerakan yang ditunjukkan dalam video. Melalui cara ini, murid-murid dapat belajar kedua-dua pergerakan serta dapat melibatkan diri dalam permainan, iaitu menari. Bagi kanak-kanak, main merupakan satu laluan yang membolehkan mereka belajar dan mengenali persekitaran atau dunia melalui penerokaan, simulasi, lakonan, proses cuba jaya dan manipulasi alatan.
Main juga merupakan pendekatan terancang dan berstruktur bagi memberikan peluang kepada murid-murid belajar dalam suasana yang tidak begitu formal, menyeronokkan juga dan bebas dan selamat. Murid-murid yang melalui proses bermain akan mendapat pengalaman langsung yang sudah pasti akan memberikan kesan pembelajaran yang mantap dan berkesan. Teknik belajar sambil bermain ini dapat memberi peluang kepada murid-murid untuk belajar menyelesaikan masalah yang berbagai yang menyumbang kepada perkembangan intelek mereka. Teknik ini juga telah melibatkan pembelajaran merentasi 3 domen, iaitu kognitif, sosial dan juga psikomotor. Akhir sekali, teknik belajar sambil bermain dapat membolehkan murid-murid menggunakan tenaga yang berlebihan serta tenang dan beriadah. Teknik ketiga yang digunakan adalah teknik soal jawab. Selepas murid-murid menonton dan menari mengikut video yang telah ditayangkan, guru akan bertanya soalan kepada murid-murid tentang jenis pergerakan yang telah dilakukan. Murid-murid akan menjawab soalan guru dengan berjaya membezakan pergerakan lokomotor dan juga bukan lokomotor. Selain daripada itu, murid-murid juga dapat memberikan contoh lain tentang kedua-dua pergerakan yang pernah dilakukan. Teknik soal jawab adalah satu bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi antara guru dengan murid secara berkesan. Soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan murid-murid berfikir di samping dapat menguji dan menilai apa yang telah diajari. Teknik soal jawab juga dapat menggalakkan murid-murid berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan juga kritis. Teknik terakhir adalah teknik perbincangan. Guru akan membahagikan murid-murid kepada kumpulan kecil dan murid-murid akan membuat perbincangan tentang persembahan yang akan mereka lakukan, iaitu 2 pergerakan bukan lokomotor dan 2 pergerakan lokomotor. Teknik perbincangan ini merupakan interaksi verbal. Proses komunikasi amat penting untuk menjayakan sesuatu perbincangan. Objektif teknik perbincangan adalah untuk meningkatkan pemikiran dan membantu murid untuk membina kefahaman kandungan yang sedang diajar. Teknik perbincangan ini juga dapat merangsang penglibatan murid-murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru perlu membimbing murid-murid supaya mereka dapat menguasai kemahiran mendengar semasa mereka membincang serta dapat memberikan respons yang sesuai. Akhir sekali, guru perlu bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain, mendengar, memerhati dan juga menggalakkan setiap murid untuk melibatkannya dalam perbincangan. Dengan menggunakan pendekatan, strategi dan teknik pengajaran ini, pada akhir kelas, murid-murid dapat membezakan pergerakan lokomotor dan juga bukan lokomotor, serta dapat melakukan kedua-dua pergerakan ini dengan betul. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.